Anas menonton cerita di Sobret Berita dan hari ini 25 Julai 2022 sebenarnya banyak perkara yang berlaku pada hari ini selain daripada kita melihat juga tumpuan ke arah sidang Dewan Rakyat yang masih lagi berjalan pada waktu ini. Kita juga ingin memberi tumpuan kepada perkembangan semasa dalam negara kerana pada awal pagi tadi dimaklumkan tokoh korporat ternama Tan Sri Mustafa Kamal Abu Bakar membuskan nafas terakhir akibat sakit tua, dan ini yang dimaklumkan oleh anak Allahyarham Felina. Ayahnya Allahyarham meninggal dunia pada jam 7.45 pagi tadi, dan difahamkan pada ketika ini pun jenazah tokoh korporat ternama Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal Abu Bakar selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara kira-kira pukul 3 petang tadi. Van membawa jenazah tiba di tanah perkuburan berkenaan pada kira-kira pukul 2.30 petang selepas selesai disembahyangkan di kediaman Allahyarham di Damansara Perdana yang disertai lebih 200 jemaah. Lebih memilukan, van jenazah yang mengiringi perjalanan terakhir pengasas syarikat hartanah MKLN itu merupakan sumbangan Allahyarham kepada Kariah pada tahun 2019. Allahyarham meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN kira-kira pukul 7.45 pagi pada pagi Isnin akibat sakit tua. Allahyarham yang berusia 73 tahun dimasukkan ke IJN 3 hari lalu selepas mengadu sakit dada. Beliau meninggalkan isteri Puan Sri Wan Nong Wan Ibrahim, 3 anak perempuan Felina, Datuk Fauz Wirna dan Farah Mahami serta seorang anak lelaki Ahmad Khalif dengan 15 cucu. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir adalah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamul Lail, Isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir. Dan untuk laporan lanjut, anda boleh terus ke astroawani.com. Ada artikel yang kami bawakan khususnya melihat kepada garis masa berita berkaitan dengan pemergian ataupun perjalanan terakhir jenazah Mustafa Kamal yang selamat dikebumikan. Baik, untuk waktu ini, kami boleh saya nak terus bersama dengan Umawati Ramaya. Umawati, wartawan Astro Awani yang membuat liputan sejak awal pagi tadi hinggalah saya difahamkan baru saja sempat pulang ke WTC untuk menyiapkan segala kerja artikel dan juga laporan berita. Kalau boleh dikongsikan, kalau dibaca laporan beritanya begitu lengkap ya yang dikongsikan oleh Umawati, tetapi mungkin boleh dikongsikan suasana pada ketika proses yang berlaku tengah hari tadi. Mungkin boleh dikongsikan perjalanan terakhir Allahyarham, suasana hadirin yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Mungkin boleh dikongsikan. Terima kasih Fauzi di studio, dan apa yang saya boleh kongsikan Fauzi, sebelum saya berkongsi situasi di kediaman Allahyarham, izinkan saya berkongsi apa yang terjadi di IJN pagi tadi, di mana saya tiba di IJN lebih kurang dalam pukul 9.30 pagi, dan saya dimaklumkan jenazah Tan Sri Mustafa Kamal telah dibawa ke kediamannya kediamannya kira-kira pukul 8.30 pagi sejurus selepas beliau meninggal dunia kira-kira pukul 7.45 pagi. Itu yang dikatakan oleh yang dikongsikan oleh anak perempuan Allahyarham, dan dari situ saya bergegas ke kediaman Tan Sri kira-kira pukul, dan saya tiba di situ kira-kira pukul 10.20 pagi, dan saya adalah antara media yang paling awal tiba di kediaman Tan Sri. Dan apa yang saya boleh kongsikan Fauzi, keadaan begitu memilukan, agak sedih, dan menariknya yang apa yang saya lihat daripada apa yang saya sendiri dapat menyaksikan, di mana bukan saja yang hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada Tan Sri bukan antara kalangan VIP dan orang kenamaan, malah pekerja beliau sendiri termasuk pekerja bawaan, termasuk T-Lady dan sebagainya yang datang memberi penghormatan terakhir. Dan apa yang saya boleh lihat betapa baiknya Tan Sri ini berdasarkan raut wajah pekerja-pekerja itu, di mana ramai antara mereka yang menangis dan tidak putus-putus berpelukan antara sesama mereka sendiri. Dan saya sempat berbual dengan seorang T-Lady yang beragama India sebentar tadi, di mana beliau berkongsikan beliau bekerja dengan Tan Sri lebih kurang 23 tahun, dan beliau menangis
ketika berkongsi pengalaman ketika ditanya bagaimana eratnya beliau dengan Tan Sri, di mana dikata beliau memberitahu yang antara kenangan yang tidak boleh dilupakan adalah waktu wanita itu mengandung. Wanita itu Tan Sri membantu wanita itu dari segi bantuan kewangan dan sebagainya, dan apabila wanita itu selepas melahirkan anak, Tan Sri juga menghadiahkan salah sebuah rumah, bukan dari segi secara percuma, tapi diberi macam ganjaran yang di mana agak diberi diskaun dengan proses-proses untuk memiliki rumah itu dijalankan tanpa proses yang agak rumit. Dan wanita itu juga menangis apabila berkongsi kenangan bersama Tan Sri, dan ada antara lain yang dikongsikan oleh wanita itu. Dikata Tan Sri adalah seorang yang bukan saja peramah, malah sangat mengambil agak prihatin dengan pekerja-pekerja, termasuk antara sama ada di semua tahap, sama ada pekerja yang di peringkat bawahan malah peringkat atasan, di mana Tan Sri selalu bertanya khabar dengan semua pekerja, dan saya dapat melihat dari segi kehadiran mereka yang datang memberi penghormatan terakhir hari ini. Saya agak kagum melihat mereka datang bukan dari sebilangan kaum saja, malah rata-rata mereka yang datang adalah kaum Cina, India dan Melayu, dan juga saya juga dapat melihat sebilangan warga asing yang datang untuk memberi penghormatan hari ini, Fauzi. Ini sebenarnya adalah cerita di sebalik berita apabila Umar berada di lapangan untuk mengumpul bahan-bahan berita untuk disampaikan, sama ada dalam bentuk laporan artikel ataupun di platform TV. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, selain daripada cerita pekerja-pekerja yang sangat mengagumi kepribadian Tan Sri sendiri dan juga murah hatinya Tan Sri apabila membantu mereka yang susah, termasuklah pekerjanya sendiri. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, Umar sempat bertemu dengan mungkin ada rakan-rakan Tan Sri, Allahyarham Tan Sri yang berada di kediaman. Umar sempat menemui bual mereka ataupun setidaknya berborak dengan mereka, Umar? Saya tidak dapat berborak agak rapat dengan mereka kerana kedudukan media dan juga di mana kedudukan jenazah agak ada ruang sedikit, di mana untuk sebagai menghormati perjalanan terakhir Tan Sri, kami para media juga tidak memasuki di dalam kediaman rumah Tan Sri, dan kami hanya membuat liputan dari di luar bangunan kediaman Tan Sri, dan rata-rata kereta VIP atau kenamaan yang datang juga agak terus ke lobi ke laluan utama rumah kediaman Tan Sri, dan apa yang selain daripada pekerja itu, dan itu satu yang saya boleh lihat. Dan ada juga pekerja yang seorang lagi itu agak juga berkongsi satu lagi cerita, di mana van jenazah yang membawa Tan Sri mengiringi perjalanan terakhir Tan Sri adalah sumbangan daripada Tan Sri sendiri, di mana Tan Sri ada menyatakan bahawa bila Tan Sri meninggal, jenazah itu yang perlu mengiringi jenazah Tan Sri. Itu antara kata-kata terakhir yang ditinggalkan kepada pekerja, dan pekerja itu juga waktu bersembang dengan saya, beliau juga menangis menceritakan begitu rapatnya pekerja dan juga Tan Sri. Dan hari ini kalau Fauzi kesempatan untuk melihat visual, Fauzi sendiri dapat merasa betapa sedih dan pilunya keadaan di situ, termasuk bukan saja yang hadir bukan saja rata-rata sahabat dari Lembah Kelah, malah yang datang juga daripada Langkawi, seperti Fauzi dapat melihat visual sebentar tadi, di mana ada rakaman yang menunjukkan bekas Ketua Menteri Kedah Datuk Seri Mukhriz Mahathir dan juga Tun Siti Hasmah juga ada datang. Beliau datang dari Langkawi sebaik saja mendengar berita kematian Tan Sri, dan itu satu. Dan ada juga Raja Perlis yang datang untuk menziarahi, memberi penghormatan terakhir kepada Tan Sri hari ini. Dan kita nampak selain daripada Lembah Kelang, dari semua pelosok negara Malaysia, kita dapat melihat VIP
VIP dan juga rakan-rakan beliau yang datang untuk melihat sekurang-kurangnya sebelum beliau dikebumikan. Fauzi. Okay, baik, terima kasih Umawati Ramaya, Umawati wartawan Astro Awani yang membawakan sedikit liputan di sebalik laporan yang beliau lakukan pada awal pagi tadi sehinggalah pada petang tadi berkaitan dengan perjalanan terakhir Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal Abu Bakar yang mana telah pun menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua dan difahamkan Allahyarham meninggal dunia pada jam 7.45 pada pagi Isnin. Saya nak bawakan kepada anda sebelum nak kita ke berehat, ada satu artikel yang kami kongsikan di platform astroawani.com yang mana mengenang Tan Sri Mustafa Kamal, arwah sokong usaha MPI untuk membangunkan kewartawanan, dan ini yang dipetik daripada laporan daripada bernama yang mana mengatakan yang mana melaporkan pengasas pemaju hartanah MK Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal merupakan individu yang sangat menghargai peranan media dalam perniagaannya, kata Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Press Institute MPI Datuk Chamil Waria. Dan dalam catatan terbaru di Facebooknya, beliau berkata Allahyarham telah menawarkan diskaun sehingga 30% waktu MPI membeli 3 unit ruang pejabat di Radius Business Park Cyberjaya yang dibangunkan oleh MK. Banyak lagi laporan yang berkaitan dengan perjalanan terakhir dan juga sumbangan oleh Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal kami bawakan di platform astroawani.com. Anda boleh baca di ruangan khas yang kami sediakan. Cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.